Okay. Soalan kertas 1 matematik, kalau kamu tengok ini Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Negeri Sembilan. Ini maksudnya set percubaan 2021 Negeri Sembilan. Okey, kertas 1 sebenarnya kertas 1 agak merisaukan juga kan, mengikut result yang baru-baru ni, trial memang agak merisaukan kertas 1 ni. Kertas 2 ramai juga boleh buat juga. Kertas 1 ramai yang sangkut. Okey, tapi kebanyakan pelajar boleh menjawab kan, lebih pada separuh daripada soalan, iaitu 20 soalan kan. Kita target sekurang-kurangnya kamu boleh menjawab betul 20 soalan. Bila nak jawab betul 20 soalan, jadi kita kena jawab lebih sikit lah yang kita reti jawab kan. Okey, yang reti jawab tu kena lebih sikit kan. Okey, sekejap. Boleh fokus lagi ke? Nampak Okey, kita tengok jawab semua soalan. Ni senang Yang pertama ni tengok contoh 0.04563. Ini antara soalan favorite ni yang sepatutnya kamu boleh jawab. Sebagai topik dia adalah ini bentuk piawai. Okey, cari nilai M dan nilai N. Jadi dia bagi kat situ 0.04563. Okay, bila kita tukar kepada bentuk piawai, langkah pertama kalau macam ni senang. Sebab apa? Kita tengok nombor dia. Daripada nombor ni kita akan jadikan dia satu. Nombor pertama ni sebagai kat depan, lepas tu kita letak titik 563 darab 10 kuasa macam tu. Bentuk piawai dia semua nombor kat depan ni mesti antara negatif 1 sampai 1 saja. Negatif 1 pula, sorry. Integer 1 sampai 9 saja. Macam tu kat depan ni. Dia tak boleh kosong perlahan, tak boleh. 40 lebih tak boleh. 10 ke atas pun tak boleh. Untuk soalan yang macam ni, kalau depan dia kosong mudah. Kalau depan dia kosong, kamu kira je ada berapa kosong. Contoh 1, 2. 2 kosong kat depan maksudnya kuasa dia adalah negatif 2. Macam tu. Kalau kosong kat depan mudah. Kosong kat belakang pun tak ada masalah, boleh buat. Contoh. Okey, contoh sebagai kat sini, contoh kalau saya tukar ni jadi apa? 4563000. Sama juga cara dia. Cuma kat sini kita akan buat 4.563 darab 10 kuasa. Cuma yang ni beza dia, titik yang kita letak kat bawah ni dengan nombor asal. Jarak antara kedua titik ni berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya 10 kuasa 6. Sebab kosong kat belakang. Kalau kosong kat depan, dia kira je kosong. Berapa banyak kosong tak ada masalah. Semua jadi negatif. Okey. Ini kita panggil dia nombor piawai. Jadi jawapan kita yang mana untuk soalan ni? M 4.563. Dan kita punya N adalah negatif 2. B. Ini antara yang kamu kena skor lah. Piawai. Okey ya. Betul nak tentukan tu negatif atau positif? Negatif kosong kat depan. Nombor kecil. Kalau maknanya kalau kat depan kira kosong je lah. Kira negatif. Kosong kat depan ni, kira kosong berapa, kuasa dia negatif. Oh. Okey, kita panggil dia nombor kurang dari 1. Maksudnya nombor tu kecil pada 1. Kecil pada 1, kuasa negatif. Kuasa negatif. Nombor besar dari 1, kuasa positif. Okey, tak kisahlah kalau dia letak 13. Kadang-kadang 13. Macam mana 13 nak tukar dia nombor piawai? Ini nampak. Nombor ni tak ada kosong kat depan. Jadi kita letak titik. 1.3 darab 10 kuasa berapa? Tengok kat sini. Titik dia kat sini satu nombor. 10 kuasa 1. 13 adalah 1.3 darab 10 kuasa 1 macam tu Jadi kalau nombor negatif senang, 0.0000 berapa kosong pun tak kisah. Okey, 2031. Ni dia trik yang kita letak kosong kat depan. Jadi jawapan kita apa kat sini? 2.031 darab 10 kuasa, kira je kosong kat depan ni. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 5. Boleh? Okey, ingat kosong kat depan, negatif. Kosong kat belakang biasanya positif. Okey? Okey. Nombor 2. Okey, baik.
Nombor 2 Nombor 2 dia kata faktorkan. Faktorkan. Jadi 3K per 2 tolak 2 sama dengan 2 per K kat sini. Dia suruh faktorkan. Okay. Soalan suruh faktorkan, biasanya kita kena bawa semua ke sebelah sini, kita jadikan dia sebagai sama dengan kosong. Ni step pertama. Kita kena tulis apa? Persamaan am namanya. Persamaan am maksudnya apa? Mesti sama dengan kosong. Kalau ada sama dengan lah. Sama dengan kosong. Jadi macam mana nak buat? Ada dua pecahan. Bila nak buat sama? Kalau ada macam ni, langkah pertama kita kena hapuskan pecahan dulu. Hapuskan pecahan kalau ada pecahan. Nombor 2, kemudian hapuskan kurungan. Nombor 3, baru kita bentuk persamaan am. Apa persamaan am? AX kuasa 2 campur BX campur C. Ini kuadratik lah. Sama dengan kosong. Okay. Kemudian nombor 4, baru kita boleh faktor. Nak pakai kalkulator pun boleh faktor. Contoh macam soalan ni. Hapuskan pecahan. Macam mana nak hapuskan pecahan? Kita darab. Okay. Contoh 2. Kita darab semua dengan 2. Bila kita darab semua dengan 2, maksudnya yang ini darab dengan 2, ini pun darab dengan 2, ini pun darab dengan 2 macam tu. Jadi 2 ni dengan 2 ni mati. Yang tinggal apa? 3K tolak 4 sama dengan 4 per K. Itu langkah pertama. Okey, ada lagi pecahan, darab lagi. Kali ni kita darab dengan apa pula? Darab dengan K pula. Darab K, darab K, darab K. Yang ini mati dulu. Tujuannya nak matikan pecahan. Apa yang tinggal? 3KK. 3KK kita tulis sebagai 3K kuasa 2 tolak dengan 4K sama dengan 4. Nampak? Dah tak ada pecahan. Kurungan? Kurungan pun tak ada. Kalau ada kurungan, kita kena kembangkan kurungan. Tapi yang ni kurungan tak ada. Kita skip. Terus pergi dekat apa? Persamaan am. Susun dia. Jadi 3K kuasa 2 tolak 4K tolak dengan 4K sama dengan kosong. Bila dah sampai kat sini, kita tengok kat sini, kita dapat cerita dia. Apa cerita dia? A dia sama dengan depan A. 3. B dia sama dengan negatif 4. C dia pun sama dengan negatif 4. Jadi kita dah boleh faktorkan dengan menggunakan kalkulator pun tak apa, tak ada masalah. Kalkulator pun tak apa, mudah, boleh dah. Ambil kalkulator. Kalau pakai kalkulator, ini lebih kurang kot dengan kalkulator kamu, kan? Kalkulator sini kuasa 2. Dimasukkan ABC ni, A kita 3, B negatif 4, C pun negatif 4. Jadi kita akan dapat jawapan dia sama dengan negatif 0.66 tukar jadi pecahan. Negatif 2 per 3. K sama dengan negatif 2 per 3. Satu lagi. Sama dengan K sama dengan 2. Ini guna kalkulator. Kamu boleh pakai kalkulator kamu mod equation degree kalau pakai warna hitam tu. Okay. Dah dapat macam ni. Macam mana nak masukkan dalam kurungan nak untuk faktor? Kita tulis K dulu. K, sini pun K. Ambil nombor dia. Kalau positif, naik atas jadi negatif. Macam tu. Okay. Kalau negatif, naik atas jadi positif. Macam tu. Ada nombor bawah, dia pergi ke depan. Dapat jawapan dia. 3K campur 2, K tolak 2. 3K campur 2, K tolak 2. Jawapan kita A kat situ. Ini pemfaktoran kuadratik. Boleh tengok. Cikgu. Ya. Yang darab 2 tu macam mana? Darab 2 yang atas ni? Ha. Darab 2 sebab kita nak hilangkan 2 ni.
Bila kita nak hilangkan 2, kita darab 2 ni dengan 2 ni mati. Yang ni 2 kali 2 jadi 4. Yang ni 2 kali 2 jadi 4. Bawah tak usik. Dia bila darab orang atas je terlibat. Orang bawah tak kacau. Okey. Yang 3 tu tak darab dengan 3 juga ke? 3 tak kena. Sebab dia dah mati. 2 ni dengan 2 ni mati, dia tak ada habis dah. Kita tak darab lah. Sama dekat K ni nampak. K ni dengan K ni dah mati. Dia tak payah darab lah. Tujuan dia kita nak matikan bawah. Sebab tu tujuan dia. Tapi kalau seorang ni kita darab, semua kena darab. Okey. Dalam pecahan, kalau kita darab dengan nombor, kita cuba matikan dulu. Kalau tak boleh mati, orang atas dapat. Macam tu. Orang atas dapat. Orang bawah tak dapat. Pecahan ni orang atas dapat. Tapi kalau dia mati, mati dengan orang bawah. Itu pelik dia. Mati dengan orang bawah. Kalau tak mati, darab dengan orang atas. Macam tu. Okay. Dia kuasa lain. Kalau kuasa, dia dua-dua kena. Itu beza dia. Beza dia, kalau saya bagi 3K per 2. Darab dengan 2. Darab dengan 2 sebenarnya kita tulis darab dengan 2 dia cara terbaik kita tulis macam ni. Itu darab 2. Kan? Ni darab 2 lah maksudnya. Saya tulis darab je tu pun tak apa, sama lebih kurang. Okay. Dia potong. Yang tinggal 3K. Okay, kalau kuasa 2, saya tak tulis tu 3K per 2. Kuasa 2 saya tulis macam ni je. Jangan tulis darab lah. Darab cerita dia kita buat short untuk darab. Kalau kuasa, semua dapat. Kalau kuasa maksudnya 3 dapat, K dapat, 2 bawah pun dapat. Itu kuasa. Itu kuasa 2 kan. Jawapan 9, K kuasa 2 per 4. Beza darab dengan kuasa. Berbeza. Okay. Mungkin saya tulis macam ni kamu nampak macam kuasa kan. Dia bukan. Ini adalah saya short form untuk darab je. Boleh? Yang faktor macam mana faktor? Faktor ni kamu tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Faktor ni bila kamu dah dapat A, B, C, ini bentuk ni. Bentuk ni kamu kena dapatkan kan, iaitu kita panggil dia bentuk kuadratik, persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik maksudnya dia A X kuasa 2 campur B X campur C. Maksudnya orang yang ada kuasa 2. Siapa orang yang ada kuasa 2? Orang depan dia nama dia apa? A. Orang yang X, tuan punya X, orang depan dia kita panggil dia B. Yang tak ada langsung X, tak ada langsung X, C. Kadang-kadang dia tak susun, pandai-pandailah kita susun. Bila dapat A, B, C, kalau kalkulator kamu orang pakai 570 MS yang biasa warna hitam, kamu kena tekan mod EQN. Kamu try tekan mod sampai jumpa EQN tu, tekan mod EQN. Nombor 1 kot. Macam tu EQN. Kemudian dia keluar unknown. Okey. Bawah tu unknown ada nombor 2, 3. Kita tak nak unknown. Kita nak unknown. Kamu kena tekan mod lagi sekali. Tekan mod lagi sekali. Nanti dia akan keluar degree. Degree pun kita ambil. Degree kita ambil dia ada 2, 3 juga. Kita ambil degree 2. Degree maksudnya darjah kita berapa? Kuasa 2. Bila kamu tekan degree dia akan tanyalah A berapa. Macam tu. Dia tanya A berapa, masukkan A kita tadi berapa? A kita tadi masukkan A kita tadi 3. Masukkan 3. Kemudian tekan sama dengan. Lepas kamu tekan sama dengan, dia akan keluar, dia tanya B pula berapa, dia tanya. Masukkan negatif 4 sama dengan, dia akan tanya C pula berapa. Masukkan negatif 4 sama dengan, dia akan keluar X1 jawapan dia akan bagi. X1 dia bagi, kalau bagi perpuluhan, tukar kepada pecahan. Tukar kepada pecahan. Tukar kepada pecahan biasanya dia duduk shift apa tu? ABC. Shift ABC macam itulah dia ada. Kamu tengok. Shift pecahan tu. Kat situ. Lepas tu tekan. Jawapan tekan sama dengan. Dia akan keluar X2. Dia mesti ada 2 jawapan. Cuba try. Okay. Ni tapi kena dapat benda ni dulu. Kena jadikan ni dulu persamaan am. Persamaan am ni penting. Kalau tak dapat persamaan am, nak tekan kalkulator macam mana?
Boleh. Kamu pakai kalkulator jenis apa? Macam mana? 570 ES. ES warna Warna silver. silver. Okey, warna silver dia tekan kamu tekan ada mod, ada equation, ada AX kuasa 2 macam saya punya, ada tak? Ada. Pakai yang tu lah. Kan? Boleh Cikgu ni yang kurungan tu. Yang 3K Yang kurungan? tambah 3K Okey, tambah tu. Okey, baik. Okey, macam mana nak isi dalam kurungan kan? Okey, bila kamu tekan kalkulator akan bagi jawapan. Contoh saya bagi contoh lain Kalkulator bagi contoh, kalkulator bagi X1 sama dengan 5, contoh Okey, kemudian dia bagi X2 sama dengan 4. Negatif 4. Ni senang. Jadi kalau macam ni mudah. Masuk dalam kurungan, X masuk X dulu. Kalau positif jawapan kamu, naik atas dia tukar jadi negatif. Macam tu je. Kalau negatif, naik atas tukar jadi positif. Jadi yang pertama, positif masuk dalam kurungan, tukar jadi negatif. Kalau negatif, masuk dalam kurungan, tukar jadi positif. Okey. Satu lagi, apabila kamu tekan kalkulator melibatkan pecahan. Contoh X1 dapat 1/2. X2 dapat negatif 5/3. Contoh. Okey. Jadi kalau pecahan macam mana? Sama juga. Letak X dulu. Okey. Langkah pertama tengok nombor atas. Kalau nombor 1 maksudnya naik atas jadi negatif 1. Macam tadi. Positif tukar jadi negatif. Nombor bawah ni dia akan pergi ke depan. Macam tu. Okey. Sama macam ni. X. Negatif 5. Negatif ni akan naik jadi positif 5. Yang bawah akan pergi ke depan. Okey. Tapi kena tekan kalkulator dulu. Tu jawapan kita dapat macam ni nampak. Bila kita tekan kalkulator, negatif 2/3. Negatif saya naik ke atas jadi positif. 3 pergi sebelah. Nampak? Kalau nombor biasa, 2 masuk dalam kurungan jadi negatif 2. Boleh, Mukri? Boleh, faham. Kita masuk nombor 3 pula. 3 adalah permudahkan. Ini topik apa ni? Topik indeks. Indeks Bila topik indeks, kita ada hukum indeks. Hukum indeks asas dia saja ada 5. Asas ada 5. Maksudnya yang pertama, darab tukar jadi tambah. Bahagi tukar jadi tolak. Okey, kuasa ni contoh apa benda tukar jadi darab. Okey. Punca kuasa tukar jadi bahagi. Okey. Last satu lagi kuasa negatif. Kuasa negatif. Last 5. Okey. Macam mana? Apa maksud tambah jadi darab ni? Tambah jadi darab macam ni. Okay, ini maksud tambah jadi darab. Kalau saya bagi 3 kuasa 2 darab dengan 3 kuasa 3. Nampak? Syarat dia, asas dia kena sama. Kalau asas tak sama, tak boleh. Jadi maksudnya dia akan jadi apa? 3, atas akan jadi 2 tambah 3. Jadi 3 kuasa 5. Itu kita panggil darab, tukar jadi tambah. Okay. Sama cerita dia bahagi tadi. Kalau saya bagi kat situ 5 kuasa 4 per dengan 5 kuasa 2. Ini bahagilah. Jadi kita boleh tukar jadi 5 kuasa 4 tolak 2. 5 kuasa 2 macam tu. Okey, sama ya. Jadi kalau darab macam mana? Darab macam ni. 3 kuasa 2 kurungan 5. Ini maksudnya apa? Kuasa lagi. Kuasa lagi. Jadi jawapan ni jadi apa? Darab. Jadi 3 kuasa 10. Kalau punca macam mana? Punca ni contoh saya bagi kat sini. 2 kuasa 3 punca kuasa, saya tak tulis. Punca kuasa tak tulis maksudnya punca kuasa 2.
Dia adalah 2 kuasa 3/2. Itu punca jadi bahagi. Okey? Yang ni biasanya. Kuasa negatif macam ni. Kuasa negatif dibagi 1/5 kuasa 2. Yang ini sebenarnya kita boleh tukar jadi 5 kuasa naik atas jadi negatif 2. Kenapa jadi macam ni? Sebab 1 ni adalah 5 kuasa kosong. Apa nombor pun kalau kita kuasa kosong, jawapan kita adalah 1. Yang ini yang kita panggil hukum indeks tadi. Okey, tengok macam mana guna hukum indeks ni. Bila kamu tengok soalan pelik-pelik macam ni, kamu kena pecah-pecahkan dia. Yang pertama, tengok 3 nombor, ambil nombor dulu. Saya ambil nombor 3 darab negatif 12. Bahagi dengan negatif 9. Settle nombor. Jadi kalau kamu tekan ni, kalau tekan kalkulator kamu akan dapat 4. Sebab tu nombor kat depan semua 4. Ni akan dapat sama dengan 4 nombor. Okey. Lepas tu kita tengok A pula. A ni yang pertama. A kuasa tak tulis. A kuasa tak tulis maksudnya A kuasa 1. A kuasa 1. Kita tengok A kat sini pula. Tak ada A. Bawah. Jadi dia per. Per dengan A kuasa 2. Bila per A kuasa 2 maksudnya apa? Kalau macam ni, kalau kamu tengok kat sini dia tak ada kuasa. Sepatutnya kuasa negatif. 1 tolak 2 negatif. Tapi dia guna konsep lain. Dia guna konsep apa? Potong. Ini seolah-olah A1 ni maksudnya A. A2 maksudnya AA. Jadi kalau kita potong, dia jadi apa? Tinggal kat bawah 1. Dia konsep dia apa? 2 tolak 1 tinggal 1 kat bawah. Jadi jawapan kita mesti ada A dekat bawah 1. Ni salah dah. Ni dah salah dah. Jawapan kita antara B dengan C. Nampak? Kena ada A kat bawah 1. Kita pergi tengok B pula. B asal kita apa? B2. Darab dengan B. Tak ada kuasa. Maksudnya 1. Okey. Kemudian bawah pun ada. Per dengan B kuasa 2. Jadi kalau kita tengok konsep dia apa? Atas tambah, bawah tolak. Jadi akan jadi 2 campur 1. 3. 3 tolak 2. Jadi itu jawapan dia. Dia akan jadi 2 campur 1 tolak 2. Jawapan tinggal kuasa 1. B sahaja. Okey. Yang mana B sahaja? Tengok jawapan kita. B sahaja. Ni. Yang ini B kuasa 2 salah. Dia sepatutnya B sahaja. Okey. Nampak? Saya pecah-pecahkan ni. Ulang balik sikit. Yang 3 kali tolak 1/12 ni. Yang ni ambil nombor dia je. Ambil nombor. Nombor ni. Nombor ni. Nombor ni. Ambil tekan kalkulator. Tu jadi ni. Nombor je. Nombor satu geng. Nombor dengan nombor saja kira. Ambil kalkulator, kamu tekan 3 darab negatif 12 per negatif 9. Bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia apa? 4. Nampak? Habis cerita nombor, baru tengok huruf. Satu-satu buat. Cikgu. Ya. Kenapa B di dekat atas? Kenapa B dekat atas? Sebab B dia lebih ramai kat atas. Tengok B dia. Kat atas ada B kuasa 2. Kemudian darab dengan B. Kemudian per dengan B kuasa 2. Nampak? Kalau konsep pecahan pun, kita B kuasa 2 dengan P kuasa 2 tadi, kita boleh potong. Yang tinggal apa? B. Dia lebih kat atas. Kalau A tadi, bawah 2. Atas 1, lebih kat bawah. Baik, cikgu. Boleh? Boleh. Okey. C kita tak buat dah sebab apa? Kita dah dapat jawapan dah. Buat A dengan B pun dapat jawapan, kita tak buat dah C. Kalau kamu buat C juga, kamu sepatutnya dapat apa? C satu-satu saja kat atas. C satu saja kat atas. Okey. Pergi terus soalan nombor 4. 4.
Okey, yang ini masih lagi topik indeks. Masih lagi topik indeks tapi yang lebih complicated sikit lah. Hitungkan nilai M kat sini kan. Ini sama kat cerita dia. Cuma kat sini asas tak sama. Ni 2, ni 4, ni 2. Kan tengok saya tulis balik. 2M tolak 1 sama dengan 4 kuasa 2 darab 2 kuasa 5. Dia tak sama. Dia asas kena sama. Asas kita panggil ni nombor besar ni asas. Kita panggil dia asas. Yang kecil ni kita panggil dia indeks. Ini asas. Ini kita panggil dia indeks. Ini base. Bahasa Inggeris kita panggil dia base. Okey. Jadi asas kena sama. Kalau tak sama, kena samakan. Kalau asas tak sama, tak boleh guna hukum indeks. Contoh kat sini, ini 2 dah. Ini 2 dah, ini belum. 4 ni kena tukar jadi 2. Biasanya boleh tukarlah. Contoh, 4 kita boleh tukar. 2 kuasa 2 sama dengan 4. 2 kuasa 2 sama dengan 4. Saya akan tukar. Yang tinggal apa? 2M tolak 1. Jangan usik lagi. Yang ini akan jadi 2 kuasa 2 dan kuasa asal dia letak balik. Darab 2 kuasa 5 macam tu. Okey. Sebelah kiri tak ada masalah. Belah kanan kita selesaikan. Tengok selesaikan jadi apa? Tadi saya beritahu kamu dalam hukum indeks kurungan jadi darab. Jadi 2 darab 2. Saya ambil atas ni saja. Tambah pula bagi jawapan pula. Darab tukar jadi tambah. Tambah 5. Sebelah sini apa yang tinggal? 2M tolak 1. Mana pergi asas dia? Bila asas dah sama, kita boleh potong. Yang tinggal ni algebra je lah macam biasa. Jadi macam mana selesaikan algebra? 2M tolak 1 sama dengan 2 kuasa 2, 4. 4 campur 5, 9. 2M sama dengan 9. Tolak pergi sebelah, dia tambah. 9 tambah 1, 10. M. Darab pindah sebelah jadi bahagi. M sama dengan 10 bahagi 2, 5. Okey. Cuba perhatikan tengok. Boleh? Macam mana? Boleh. Boleh? Okey. Yang ni kena ingat asas kena sama. Nombor 5 pun sama. Masih lagi topik kita panggil dia indeks. Sekarang kamu tengok. Dekat soalan kita, indeks ni kuasa negatif. Dekat soalan. Tapi dekat jawapan mana ada kuasa negatif? Semua positif. Ini maksudnya kita kena langkah pertama. Kena tukar negatif jadi positif. Okay? Kalau kuasa kita tukar jadi positif ke negatif ataupun negatif ke positif, dia punya asas akan terbalik. Asas akan terbalik. Contoh macam ni. Ni R per 3S kuasa 2 kuasa negatif 2. Macam tu. Bila kita tukar negatif jadi positif, dua-dua terbalik. Balik dia apa? 3S kuasa 2 per R. Kuasa 2. Nampak? Dia kena ingat. Bila negatif bertukar dia terbalik. Pusing. Dia pusing balik. Macam tu. Itu sifat negatif. Okey? Dah jadi macam ni, kuasa. Tadi saya ajar kamu kuasa. Kalau kuasa, semua orang kena. Semua orang kena. 3 kuasa 2 dapat. S kuasa 2 asal. Jumpa lagi 2 dapat. Per R pun kuasa 2 dapat. Jadi jawapan kita akan jadi 3 kuasa 2, 9. S 2 kali 2, 4. R kuasa 2. Dapatlah jawapan kita kat sini. 9. Mana S kuasa 4. 9 kat bawah. Oh, ni tak ada jawapan ke? Yang C bukan tengok. Oh, C bukan tu. Dia sepatutnya S kat atas. S kat atas, R kat bawah. Nampak?
Sebab dia kuasa negatif. Oh ni ada ralat dekat soalan. Ralat dekat soalan. Tak ada. Ni pun bukan. Semua salah. Jawapan ni soalannya betul. Jawapan dia salah. Dia kena ingat. Okey. Ini sepatutnya jawapan dia ni. Sebab bila kuasa negatif, kita mesti terbalikkan. Lepas terbalik, baru kuasa 2 masuk. Ni mungkin soalan ni masa exam tu, mungkin ada pembetulan lah. Saya tak dapat pembetulan tu soalan ni. Okey? Boleh faham tak ni? Kita ni tak ada jawapan Jawapan ni sepatutnya ni. Kena ingat, kenapa jadi macam ni? Kena faham. Kuasa negatif, balik. Lepas tu 2 masuk. Boleh? Okey? Boleh. Ya. Nombor 6. Nombor 6 tu. Nombor 6 topik ni dia kata ungkapkan N dalam sebutan M dan Q. Yang ni kita panggil dia topik dia dalam topik rumus algebra. Rumus algebra. Topik rumus algebra dia sama macam topik yang tadi saya cerita jalan kerja dia. Yang pertama sekali cuma dia pelik sikit lah. Yang pertama biasanya kita akan hapuskan pecahan. Nombor 2, hapuskan kurungan. Nombor 3, okey, persamaan am tak ada. Yang ini maksudnya kita akan permudahkan. Nombor 4, kamu akan dapat jawapan. Permudahkan maksudnya lebih, kalau untuk formula ni lebih kurang macam kita pilih lah. Pilih apa yang kita nak. Soalan apa yang kita nak, huruf apa yang kita nak, masa tu kita pilih. Okey, contoh saya ambil soalan ni. M sama dengan 6 per dengan punca kuasa 2 N campur Q. Okey, langkah pertama, kalau kamu tengok kat sini, soalan dia ungkapkan N. Dia nak N. Tapi N ada kat sini. Dia nak N ada kat sini. Jadi langkah pertama macam biasa, hapuskan pecahan. Macam mana hapuskan pecahan? Kita darab. Maksudnya kalau macam ni, 2 orang ni tak payah pakai tadi, kita boleh darab bawah ni. Kita naikkan dia ke atas. Dia tu jadi M punca kuasa 2 N tambah Q sama dengan 6. Okey. Selepas tu kamu kena ingat, bila kita nak N, kita kena buang semua orang, tinggalkan N saja. Dan kita nak buang orang ni mesti orang yang jauh dengan dia dulu. Contoh kat sini, ni punca kuasa. M ni tak ada kaitan dengan punca kuasa. Jadi kita buang M ni dulu. M ni akan pindah dulu. Yang tinggal adalah punca kuasa N campur Q. Sama dengan M ni pergi sebelah dah jadi bahagi. Darab tukar jadi bahagi. Kemudian baru punca kuasa buka. Bila punca kuasa buka, dia potong macam ni. Tengok. Potong punca kuasa, bawa sebelah dia akan jadi kuasa 2. Macam tu. Okey, yang tinggal apa? N campur Q. Yang kita nak N sahaja. Jadi kita boleh potong lagi. N sama dengan 6 kuasa 2, 36. M kuasa 2, M. Okey. Q tak nak. Pergi sebelah, tambah, jadi tolak Q. Kan kita tengok jawapan dulu. Ada tak ada jawapan ni? Kan? Okey. Tengok jawapan dia 36 per dengan M tolak dengan Q. Tak ada. M tu tak kuasa 2 je ke? Oh, sorry saya silap.
Dia kalau kuasa 2 atas bawah tadi kan. Okey. Patut saya cari jawapan tak ada. Jawapan kita patutnya apa? C. Betul-betul. M tu kena kuasa 2. Tertinggal tak jawapan lah. Boleh? Okey. Ini kita panggil dia duduk dalam topik rumus algebra. Kita pergi terus nombor 7. Nombor 7 dah mudah dah. Dia ada masuk asas nombor. Ini nombor 7 asas nombor. Apakah nilai 5 dalam ni? Apakah nilai 5? Dia kata situ 2, 7, 5, 3, 8. Dia nak nilai 5. Nilai maksudnya kita kena ambil dia dalam asas 10. Cara dia macam mana? Kita letak 0, 1, 2, 3. Dia nak 5 saja. Itu kita ambil turunkan. 5 darab dengan asas dia 8 kuasa dengan 1. 5, 8 kuasa 1. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia 40. Ini senang sikit. Boleh? Okey. Sekarang kita tengok yang ni. Yang ini dia bagi bentuk cerakin. Dia bagi bentuk cerakin. Yang mana melibatkan asas 2. Tengok nombor ni. Asas 2. Okey. Jadi apa kita buat? Yang ini 1, 1, 1, 0, 1, 0, asas 2. Saya akan letak nombor atas kepala dia. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Bila kita pecahkan yang ini, dia akan mula dengan nombor dulu. Nombor dia 1 darab 2 kuasa 5 campur 1 darab 2 kuasa 4 campur 1 darab 2 kuasa 3 campur 0 tak payah. Kemudian 1 darab 2 kuasa 1. 0 tak payah. Ini jawapan kita. Okey. Kemudian kita bandingkanlah dengan jawapan yang dia bagi. Pak. Jawapan dia bagi yang depan sekali ni. Kita sama dengan ni lah. Jadi kita dapatlah A kita sama dengan 5. Mula. Okey. Kemudian B pula ni. Yang ni lah. Nampak? Jadi B sama dengan 3. Jawapan kita, dia nak A campur B sama dengan 8. Boleh? Boleh. Okey. Tengok. Cuba tengok nombor 9. Ada subset. Apa maksud subset? Try agak. Okey. Soalan ni sebenarnya mudah, tapi kalau tak tahu macam mana, tak hafal formula dia, jadi panjang cerita dia kan. Okey, dia cerita dia macam ni kan. Apa maksud subset? Subset ni maksudnya kalau M-A-T-H, maksudnya subset dia M, kemudian A-T-H-S untuk single. Lepas single, kamu kena buat 2 orang pula. 2 orang apa? M-A, M-T, M-H, M-S. M-A, M-T, M-H, M-S. Macam tu. Okay. Lepas tu kena buat pula. Lepas habis M-A pula. A apa? A-M. A-A. A-A tak boleh A-M. A-T, A-H, A-S. Macam tu. Ada jenuh buat lah. Jenuh buat. Sebab tu soalan dia tak tulis itu senaraikan subset. Dan seterusnya. Dia kata bilangan subset. Bilangan subset. Bilangan subset ada nombor, ada formula. Bilangan subset sama dengan 2 kuasa unsur. Ni bilangan formula dia. Kalau tidak jenuh nak buat ni. Contoh soalan ni ada unsur dia ada berapa?
ada 1, 2, 3, 4, 5. Dapatlah formula kita bilangan subset sama dengan 2 kuasa 5. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 32. Tak payah pergi senarai jenuh lah bila nak siap ni. Kena ingat formula dia. Okey, bilangan subset adalah sama juga dengan 2 kuasa unsur. Okey, ini saya lupa beritahu kalau buat senarai. Dia mula dia bukan M, mula dia dengan set kosong. Set kosong. Lepas tu M, A, T, H, S, M, A, M, T. Berjenuh senarai lah. Tak payah senarai. Dia nak senarai formula ni, kamu hanya perlu buat apa? Hafal formula, gantikan bilangan unsur dekat formula tersebut. Okey? Ada hafal ni? Jangan dapat hafal tak Okay, nombor 10. Nombor 10 pun favorite kamu. Ni saya banyak kali ajar kamu, iaitu set. Raja 1 di bawah ialah gambar Raja Venn yang menunjukkan unsur-unsur bagi set P, set Q dan set R. Okey, di bawah diberi bahawa set P gabung Q gabung R, set semesta. Unsur-unsur bagi set Q kesatuan dengan R pelengkap. Dia nak unsur-unsur untuk Q kesatuan R pelengkap. Jom kita tengok. Mana Q? Q ni. Dalam Q ada 2 orang aja, ada 5, ada 13. Dalam Q kan. Okey, kemudian kita pergi dekat R. R. R ada apa? R ada 1, ada 3, ada 5, ada 6 dalam kawasan R. Okey, kemudian dia kata apa ni? Ini simbol untuk union. Union maksudnya gabung. Gabung, saya akan gabungkan. Bila saya gabungkan, dia akan jadi 1, 3, kemudian 5, 6, 13. Ini setelah digabungkan. Okey. Bila kamu dah gabung, kamu teruskan lagi, tiba-tiba kamu jumpa prime. Prime maksudnya apa? Semua ni prime. Prime maksudnya kita tak nak semua ni. Okey. Bila kita tak nak semua ni, maksudnya kita buang. 1 tak nak. 3 tak nak. 5 tak nak. 6 tak nak. 13 pun tak nak. Ini siapa yang dia nak? Ada berapa orang yang tinggal? Ada 2, ada 7, ada 11. Itu saja orang yang dia nak. 2, 7, 11. Siap. Macam mana? Boleh buat Okay? Cikgu, Ya. andai kata R2 prime, macam mana? Kalau R dalam ni? R sahaja prime. R saja prime. Q, R prime. Macam mana? Kita buat Q gabung dengan R prime. Contoh macam ni kan? Dia Ya, tak betul. boleh jadi ada kurungan prime lagi kacau dia. Dia kalau prime macam ni okay, sama kat Q kita buat kat situ 5, 13. Q. Okay, R prime maksudnya tutup R. Tutup R terus. Tutup R. Itu maksudnya R prime. Tutup R. Bila tutup yang tinggal adalah 2, 13, 11, 7. Terus jawapan kita. Jawapan kita susun akan dapat 2, 5, 7, 11, 13. Ini kita panggil dia Q kesatuan dengan R prime. Boleh ke? Okey. Boleh, okey. Okey. Pergi nombor 10. Polygon. Ini pun favorite. Ini pun kita ada bincang banyak kali juga ni. Kita jumpa soalan ni yang saya suruh kamu hafal. Tentang apa? Hexagon. Apa yang saya suruh kamu hafal? Dalam hexagon yang pelajar kena hafal. Yang kalau terbaik kamu hafal lah. Jumlah dia adalah 720 hexagon 6. 720 jumlah dia. Satu ni saja 120.
Okey, jadi maksudnya 120 ni semua 120 lah. Semua sudut dia sama. Semua 120. Okey. Kalau dia potong macam ni, maka dapatlah sudut kita yang ini 120. Yang ini akan dapat 30. Ini pun 30. Okey, macam mana dapat 30? Sebab jumlah dalam ni, dalam segitiga ni jumlah dia mesti 180. Jadi saya akan ambil 180 tolak 120 bahagi 2. Saya dapatlah ujung-ujung. Okey. Kemudian dalam heksagon juga yang penting ni. Straight ni adalah 90 darjah. Straight. Kalau kamu hafal ni senang. Kalau dia bahagi 2, kalau dia bahagi 2 macam tu, bahagi 2 maksudnya sini akan dapat 60. 60. Sebab dia lain sikit ni. Dia bahagi 2. 120 ni bahagi 2 dapat 60. Okey. Untuk soalan ni mudah lah. Maksudnya Y kita berapa? Kalau kamu hafal, kamu betul dapat Y 90. X 120. Dia nak X tolak Y. 120 tolak 90. Jadi jawapan kita akan dapat 30. Okey. Hafal ni. Oh, maknanya setiap sudut 120. 120. Setiap sudut. Okey. Ini kalau heksagon. Lagi satu kawan dia yang kamu kena hafal. Okey, asal dia apa? Segitiga. Kalau segitiga maksudnya apa? Dalam ni 180. Seorang dapat 60, 60, 60. Ini kalau segitiga. Segi empat, dia 360. Jadi sudut dia 90. Sebab tu 9, 9, 9, 9, 9 kali 4, 36, 360. Okay, lepas tu pentagon, 5 sisi. Okay, 5 sisi ni, satu ini adalah 108. Kalau kamu hafal senang. 1081 ni je. Yang kalau yang kecil, yang ni adalah 36. 36. Kamu boleh guna teknik tadi kan? 180 tolak 108. Kemudian bahagi 2. Kamu akan dapat juga 36. Ini untuk pentagon. Soalan kita ni Jumlah dia berapa hexagon. ni? Ha? Jumlah dalam dia? Jumlah dalam dia? Okey, jumlah dalam dia 540. 540 semua. Dia kalau kau tengok jumlah dalam dia, dia mula dengan 180, 360, 540. Maksudnya 180 tambah 180, 360. Nampak ni? Nampak? 360 tambah 180 lagi, 540. Nampak ni? 540 tambah lagi 180, kita akan dapat 720. Yang ni. Dia tambah 180 tambah 180. Asalnya segitiga mula dia. Segitiga 180. Tambah lagi satu segitiga dia akan jadi segi 4. Tambah lagi satu segitiga segi 5. Tambah segitiga satu lagi akan jadi segi 6. Boleh? Nanti ingat kena ingatlah kalau hafal lagi bagus kan. Nombor-nombor tak banyak ni. Okey. Bulatan. Nombor 12 bulatan. Okey, untuk bulatan tangent untuk bulatan tangent macam biasa saya ajar kamu tangent ada 2. Yang pertama kalau tangent jumpa dengan pusat bulatan, automatik dia akan jadi 90 darjah. Tapi kalau tangent dia jumpa dengan segitiga. Formula dia apa? Sudut selang-seli. Sudut kiri sama dengan sudut kanan macam ni. Sudut selang. Sudut kanan sama dengan sudut kiri.
Kita panggil dia sudut berselang-seli. Okey. Kita tengok soalan ni. Dia ada tangent. Kemudian kat sini ada segitiga. Dia jumpa segitiga. Bila dia jumpa segitiga, automatik kalau sini 70, dia selang-seli. Ini jadi 70. Nampak? Yang ni 70. Okey. Sekarang cari nilai X. Macam mana buat? Yang ini 100. Okey. Jadi kita nak cari nilai X macam mana? Bila yang ini 100, kita akan gunakan satu lagi formula dalam bulatan, iaitu sudut di pusat dan sudut di lilitan. Okey. Pusat, lilitan. Tapi lengkuk yang sama. Asal usul dia sama. Ni formula dia apa? X, 2X. 2 kali ganda. Yang kangkang tengah lagi besar. Contoh macam ni. Ni 100. Sini kecil. Jadi sini akan jadi apa? Sini adalah 50. Sebab apa? 100 dengan 50 konsep dia apa? Bahagi 2. Okey. Bila dah dapat ni dia nampak macam ni tapi dia complicated sikit cerita dia. Bila sini 50, sini 70. Okey. Sekarang kamu tengok dalam ni. Dalam ni ada, kalau saya keluarkan segitiga dia macam tu 100. Ini kita panggil dia segitiga kaki sama. Sebab yang ini jejari, ini pun jejari. Segitiga kaki sama. Jadi berapa dapat jawapan bawah ni? Jawapan ni senang je. 180 tolak 100. Bahagi 2. Yang tadi macam konsep tadi. Konsep poligon tadi. 180 tolak 100 bahagi 2 akan dapat 40. Sini akan jadi 40. Sini pun 40. Okey. Jadi macam mana kita nak cari nilai X? Tengok. Nilai X ni kalau kamu tengok. Kalau kita guna konsep selang-seli, sudut yang kat sini akan dibawa ke bawah sini. Jadi berapa dapat sudut kat sini? Sudut kat situ adalah 40 campur X. 40 campur X. Jadi jumlah sudut dia mesti apa? 180. Jadi 40 campur X campur 50 campur 70. Sama dengan 180. Okey, ambil kalkulator dah boleh tekan dah. 40 campur 50, 90. 90 campur 70, 160. 160 campur X sama dengan 180. Potong X tambah jadi tolak 160. Jawapan akan jadi 20. Panjang bulatan ni dia memang panjang cerita dia sikit. Kiranya segitiga tu tak sama kaki lah, segitiga panjang ni. Tak. Segitiga panjang ni dia tak bagi tahu, tak boleh anggap sama kaki. Kan? Segitiga panjang ni kalau dia bagi tahu baru boleh cerita sama kaki. Okey? Tapi yang dalam ni memang sama kaki sebab dia jari. Yang ini tak semestinya. Kecuali dia bagi tahu panjang ni dengan panjang ni sama, baru boleh kita anggap sama kaki. Okey? Boleh? Ni antara susah lah. Tapi pelan-pelan kalau kamu dapat exam, kamu dapat idea lah macam mana lebih kurang nak jawab kalau soalan berkenaan apa? Bulatan. Putus pula kejap. Okey.
Boleh, kita teruskan nombor 13. Okey. Nombor 13 ni agak mudah sikit lah untuk soalan yang melibatkan penaklukan logik. Pernyataan di bawah adalah songsangan bagi satu implikasi. Antara ke manakah kontrapositif bagi implikasi tersebut? Okey. Benda ni cerita dia ada 4 saudara. Nama ni yang pertama implikasi. Implikasi. Implikasi ni kita tulis jika A maka B. Ini implikasi. Kawan adik dia pertama nama dia Akas. Akas maksudnya apa? Terbalikkan implikasi. Jadi jika B maka A. Ini kita panggil dia. Okey. Implikasi dengan Akas. Lepas Akas kita ada songsangan. Okey. Songsangan ni apa dia buat? Dia akan nafikan implikasi kita ni akan dinafikan. Itu songsangan. Dinafikan. Dinafikan maksudnya dia akan jadi jika bukan A maka bukan B. Jika bukan A maka bukan B. Okey, lepas tu baru kontrapositif. Kontrapositif dia akan terbalikkan songsangan. Jika bukan B maka bukan A. Ini 4 ekor. Okey, dia susunan dia simple je. Implikasi dengan akan ni terbalik dua orang. Songsangan dengan kontrapositif terbalik dua orang. Cuma dua-dua ekor ni dia akan gunakan penafian. Penafian. Maksudnya bukan ni, simbol ni untuk bukan. Contoh soalan ni, dia kata jika K campur 4. Okey, maka K tak sama dengan 5. Dia tanya apa? Kontrapositif. Dia bagi songsangan. Jadi songsangan dengan kontrapositif senang. Dua-dua ni saling terbalik antara satu sama lain. Ni jawapan kita mana? K tak sama dengan 5. K campur 4 tak sama dengan 9. Terus dapat jawapan A. Dia terbalik je. Dua-dua penafian. Ni kena ingat ni. 4 ekor ni. Implikasi, akas, songsangan, kontrapositif. Boleh? Okey. Boleh ingat? Boleh. Boleh. Okay. Kita pergi terus nombor 14. Nombor 14 ni. Tengok. Masih lagi dalam topik penaklukan logik. Penaklukan logik. Permis 1, permis 2. Dia tanya apakah kesimpulan bagi permis di atas untuk membentuk hujah yang sah. Pula kesimpulan untuk membentuk hujah yang sah. Okey. Ni tengok. Dia biasanya kalau kita buat kesimpulan, kita tengok cerita dia yang ni. First kali kita tengok. Ni bahasa yang jaga bahasa ni. Ni bahasa Melayu, kita tengok ni je bahasa Melayu. Tak payah tengok bahasa Inggeris, pening ni. Bahasa Inggeris, baik Inggeris. Okey. Jika W lebih besar pada 5, maka 5W lebih besar daripada 20. Dia kata 7 lebih besar daripada 5. Yang ni dia punya ayat dia. Kesimpulan dia sebenarnya ada banyak cara nak buat. Ada banyak cara. Okey. Contoh, kalau soalan melibatkan macam ni, salah satu cara yang saya biasa gunakan, saya akan guna buang yang keruh, ambil yang jernih. Dia susah juga nak faham buang yang keruh, ambil yang jernih ni. Kan? Sebab dia kata kat sini, 7 lebih besar daripada 5, maksudnya ni yang ini. Yang ini. Nampak? Jadi kesimpulan kita apa? W kita tu adalah 7. W kita adalah 7. Okey?
Jadi kesimpulan kita adalah yang ini. Dengan cara apa? Menggantikan W tu dengan 7. Menggantikan W dengan 7 tapi jangan darab. Sebab dia kata W dengan 5W, jangan darab. Jawapan kita simple. Kita ambil 5, siapa W kita tadi? 7. Sudah. Siap. Macam tu. Okey. Tapi bila soalan ni melibatkan objektif, kan? Suka hati dia. Kalau kata dua kita tak payah darab, kita follow je. Kan? Tapi soalan objektif, dia suka hati dia. Contoh dia darab. Darab. Asalkan jawapan benda yang sama. Jawapan kita akan dapat apa? 35 lebih besar pada 20. Ni jawapan kita. Dia macam tu je. Kita tengok benda yang sama tu. Tengok benda yang sama. Okey? Yang dia kata sekarang ni adalah hujah yang sah. Hujah yang sah bentuk dia macam ni. Jika A, maka B. Dan ini permis 1. Permis 2 dia ambil depan dulu. Dia ambil depan dulu. Makanya dia kata A adalah benar. A benar. Maksudnya apa-apa cerita pasal A. Dan bawah kesimpulan B benar. Macam tu. Lagi satu. Kalau dia bagi jika A maka B. Dia boleh jadi sah juga. Apabila cerita dia kata jawapan bawah dia P2 kita ni P1. Kita bagi bukan B adalah benar. Kita nafikan B. B dulu. Bukan B benar. Kesimpulan kita adalah bukan A. Kalau kita nafikan dia mesti belakang dulu. Kan? Contoh soalan ni. Contoh soalan ni dia bagi, saya tukar, tiba-tiba dia bagi permis 2. Dia kata kat situ, permis 2 kat situ adalah dia ambil belakang dulu. Bila dia ambil belakang dulu, dia kena tukar dah benda ni. Contoh dia bagi tahu 5W, 5W pula, 5 kali 7 lebih kecil daripada 20. Macam tu. 5 kali 7 lebih kecil daripada 20. Contohlah. Kan? Jadi jawapan kita untuk kesimpulan adalah 7 lebih kecil daripada 20. 20 pula. 7. Sorry. Betul lah. Saya buat apa? Penafian. 7 lebih kecil daripada 5. Ini contoh penafian. Dia nafikan kat mana? Yang asal dia lebih besar, tukar jadi lebih kecil. Bila dia terbalikkan simbol ni, dia mesti belakang dulu, kemudian baru depan. Nampak? Baru dia jadi apa? Kita panggil dia sah. Ini baru sah. Munasabah tak munasabah, tengok kemudian. Munasabah ada cerita lain. Munasabah kita tengok benar tak. 7 lebih kecil dari 5, mana munasabah. Ini maksudnya kalau dia tukar jadi macam ni, dia tidak, dia sah tetapi tidak munasabah. Ini soalan ni senang. Soalan ni ambil sama je. Soalan ni. Ini saya tunjuk kalau jumpa soalan tentang sah dan munasabah. Okey? Sah berkaitan susunan. Munasabah semua kena betul, kena benar. Kalau dia tak benar, maksudnya dia tidak munasabah. Okey, ada soalan? Yang ni kadang-kadang pening ni benda ni. Okey. Boleh Nanti kamu tengok balik Okey. Nombor 15. Diberi bahawa suatu pokok mempunyai 10 tepi. Satu pokok mempunyai 10 tepi. Cari bilangan bucu bagi pokok itu. Cari bilangan bucu bagi pokok itu. Okey, ini susah sikit bucu bagi pokok itu. Okey, dia kata apa? Pokok ada 10 tepi. Jadi kita tengok contohlah macam mana. Kalau pokok tu ada macam ni. Ini pokok. Nampak? Kalau ada 2 tepi, ada berapa bucu? Ada 3 bucu. Okey? Nampak? Kita tengok contoh. Ini saya bagi kamu ingat cara. Nampak? Ini pokok juga. Pokok ada 3 tepi. Kalau 3 tepi dia ada 4 bucu.
Nampak? Apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita, bucu sama dengan tepi tambah 1 untuk pokok. Ini cerita pasal pokok. Pokok saja. Bukan pokok tak boleh cerita ni lain. Bukan pokok dia boleh sama dengan, dia boleh sama. Dia boleh patah balik kat sini. Ni formula untuk pokok. Jadi kalau dia kata ada 10 tepi, maksudnya bucu dia adalah 11. Dia nak faham cerita macam tu je. Itu cerita pasal pokok. Pokok hanya boleh ada cabang, tak boleh ada patah balik. Kalau kita buat segitiga tak boleh. Segitiga maksudnya dia ada pusing patah balik tak boleh. Pokok. Ingat formula kita. Satu lagi formula yang selalu kita gunakan, jumlah darjah sama dengan 2 kali bilangan tepi. Ini darjah, ini bucu. Itu soalan nombor 15. Pergi sebelah. Nombor 16. Ini teori graf. Teori graf. Rajah 4 menunjukkan suatu graf berpemberat. Ini pemberat. Pemberat mewakili masa diambil dalam jam untuk bergerak dari satu bucu ke bucu yang lain. Kita tolak. Apakah masa terpendek dalam minit untuk bergerak dari A ke C? Dia nak masa terpendek A ke C. A nak pergi ke C. Masa terpendek. Kita tengok masa terpendek macam mana. Cara nak kira dia. Mula kita test tu. Tengok. Ini 3.3 jalan sini. Kalau kita ikut jalan ni ke sini. 3.3 campur 1. Kita akan dapati jawapan dia akan jadi ADC. ADC sama dengan 4.3. 4.3. Itu ADC. Satu lagi jalan kita boleh buat ni. AEDC. Boleh juga. AEDC. AEDC maksudnya 1.8 campur 1.3. Kemudian campur 1. Kalau kamu kira ni akan dapat 4.1. Dia lagi dekat. Yang itu ABC ni 4 campur 5, 9 awal-awal out. 2 ekor dia. Jadi jawapan kita yang kat sini apa dia kata? Masa terpendek dalam minit. Jadi jawapan kita 4.1 jam. Nak tukar pada minit, darab dengan 60. Darab dengan 60. 4.1 darab dengan 60. Ambil kalkulator. Tekan kalkulator. Kita akan dapat 246 minit. Siap. Faham Ya. Kenapa ADC tak boleh? A mana? ADC. ADC kalah. Sebab dia nak yang terpendek. Kalau ADC jumlah dia 4.3. Ni campur ni akan dapat 4.3 ADC. Kalau kita lalu sini, campur dia baru 4.1. Dia nak yang terpendek, jadi menang kita siapa? 4.1 lah. Dia tak semestinya kita tengok jalan 2 kali pendek tak. Jarak dia lain. Ni 3.3. Ni campur ni baru 3.1. Faham? Boleh? Boleh je. Okey. Dan kita tengok satu lagi. Saya pin sampai sini saja nombor 16. Sekejap tambah satu lagi soalan
Okey, kejap. Saya share semula. Okey. Saya bajet ni 16, kita dapat buat lebih. Alhamdulillah. Okey. Rajah 5 menunjukkan graf jarak bagi masa bagi seorang pelari negara. Ini jarak masa kan, graf jarak masa. Soalan dia diberi bahawa laju pelari itu ialah 6. Laju ialah 6 meter per saat. Berapakah nilai K? Okey. Laju pelari itu ialah 6 meter. Laju kalau ikut sistem dalam topik ni, laju adalah kecerunan. Laju adalah kecerunan. Jadi formula kecerunan adalah sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Nampak? Jadi kat mana kita nak ambil kecerunan? Kecerunan ni mesti ada 2 titik. Jadi titik kita, yang ni mula dia kat sini garisan tu. Habis dia kat sini. Ni garisan ni. Jadi permulaan kita, koordinat kita adalah kos. Cikgu, tak dengar suara. Okey, test. Boleh dengar ke? Dengar dah. Wah, kod macam-macam. Okey, jap. Koordinat kat sini apa? X kita adalah 30, Y kita adalah K. Jadi kita masuk dalam formula kecerunan tu. Formula kecerunan kita, berapa kecerunan dia bagi? 6. Jadi kita bagi Y2. Ini X1, Y1. Ini X2, Y2. Jadi kita akan masuk Y2 dulu. K tolak dengan 5. Okey. Per dengan 30 tolak dengan 0. Sama dengan dia bagi 6. Jalan kerja kita. Selesaikanlah. Jadi kita selesaikan. Yang ni lah, senang lah. Selesaikan ni. 30 tolak 0, 30 lah. Potong, bawa naik atas saya darab. Okey, jadi kita tinggal K tolak 5 sama dengan 6 darab 30, 180. Tolak, potong tolak pergi sebelah jadi tambah. Dapatlah K kita 185. Okey, yang kamu ini apa? Laju adalah apa? Kecerunan. Laju adalah kecerunan. Okey? Boleh faham? Boleh. Okey. Ini senang sikit. Kita tengok satu lagi. Nombor 18. Ini topik pasal apa ni? Luas kawasan berloret. Luas kawasan berloret. Rajah 6 menunjukkan sebuah trapezium. Trapezium diberi SE sama dengan 12. Ni 12. Okey. Sekarang soalan ni tanya, cari luas kawasan berloret. Cari luas kawasan berloret. Tak angin. Okey, sekarang problem kita kat sini, kita nak cari luas kawasan berloret, kita kena ambil luas trapezium. Luas trapezium kita kena tolak. Tolak dengan apa? Tolak dengan luas segitiga. Luas segitiga kan. Okey. Jadi kalau kamu tengok kat sini, ada masalah dekat soalan. Apa masalah dekat soalan ni? Dia tak bagi tahu PQ. Dalam apa ni, kita kena tahu PQ. Kalau kita tak tahu PQ, tak boleh kira. Tak boleh tahu. Kalau kita tak tahu PQ, kita tak boleh kira. Cuma saya akan tambah sikit lah. Tambah sikit maklumat dia lah. Sebab apa? Dia kena bagi tahu PQ ni panjang dia berapa. Ini mungkin ni soalan Negeri Sembilan ni banyak tinggal benda. Banyak tinggal benda. Dia tinggal. Mungkin dia ada pembetulan masa dalam exam tu lah. Okey. Kalau dia tak beritahu ni tak boleh ni. Sebuah trapezium. Dia kita trapezium tu.
Okey, jadi kat sini saya akan letakkan contoh saya bagi tahu diberi tambah pula kan PQ sama dengan PS. Contoh maksudnya PQ sama PS maksudnya panjang ni dengan panjang ni sama. Saya reka maksudnya soalan ni tak lengkap. Sepatutnya trapezium dia kena lengkap. Okey, dia cukup sifat dia. Jadi kat sini nak jadi 5 fluorid kita buat luas trapezium kita tolak dengan luas segitiga. Luas segitiga. Luas trapezium kita kena ada atas. Atas kita PQ saya bagi tahu sama, maksudnya ni 13, ini 13 dan ini 16. Macam tu. Okey. Segitiga pula kita perlukan panjang dan lebar. Hypotenuse kita tak nak. Panjang lebar. Yang ni kita kena gunakan Pythagoras theorem. Dalam Pythagoras theorem saya bagi tahu kamu kena hafal yang pertama 3, 4, 5 Pythagoras theorem. Kemudian sambung 5, 12, 13. Ini kamu kena hafal lah. Dalam Pythagoras theorem. Okey. Jadi kat sini yang ini dia bagi 13 dengan 12. Jadi seorang lagi adalah apa? 5. Jadi dapatlah kita buat. Yang ini 12, ini 5. Jawapan kita akan dapat kat sini untuk trapezium formula kita 1/2 campur yang selari. 13 campur 16 kemudian darab dengan 13. Tolak dengan 1/2 darab 5 darab 12. Contoh. Okey, ambil kalkulator, kira kejap. Okey. Jawapan saya dapat kat ni 158.5. Memang tak adalah jawapan dalam senarai pilihan ni sebab apa? Nombor tu tak diberi. Nombor tu tak diberi. Okey. Cuma kita boleh teka lah kalau nombor tu tak diberi. Saya tak tahu kebetulan dia berapa nombor tu. Okey. Mungkin kat sini kalau contohlah kan, ni nombor ni saya reka sendiri je ni. Dia macam tu cara nak kira dia Okey, berapa? Kalau nak ikut jawapan dia, contoh kalau nak dapat jawapan dia kalau cantik lah. Kalau cantik dia kalau dia bagi sini 10. 10 dapat lah. Kalau kita buat sini 10. Kalau 10 dapat sini jawapan kita A. Tapi formula kita tak lengkap. Jadi yang penting kamu kena tahu macam mana nak kira luas trapezium, apa formula dia. Luas segitiga, apa formula dia. Dan kena ingat ni penting. Tipe yang melibatkan apa? Kita panggil apa? Pythagoras. Okay. Kamu ambil soalan itu negeri 9 ke? Kamu trial? Ya, cikgu. Soalan ni pernah jumpa? Ke Ada. lain sikit? Betul, Ada? sebiji. Oh, sebiji. Betul lah. Boleh jawab ke itu? Yang ni saya karam je. Taram. Memang tak apa. Bonus. Kan? Tak dapat markah juga. Tak markah tak? Tak Oh, patutnya dia kena bagi sebab dia tak cukup. Dia bagi benda tak cukup kan? Tapi untuk soalan yang 15 tu kan cikgu? Saya jawab 10. Nombor 15 tadi. Mana 15 Yang tadi? pokok tu. Oh, pokok. Betul? Macam mana? Dia tanda betul. Dia tanda betul? Oh, terima kasih lah. Terima kasih. Dia bagi sama banyak. Kan? Kalau sama banyak bukan pokok. Tinggal kalau sama banyak dia bukan pokok. Sama banyak adalah graf biasa. Sebab tu dia kata satu pokok. Kalau graf mudah, dia graf mudah sama banyak. Sebab kalau graf mudah dia macam ni. Dia boleh berlaku benda ni. Macam tu. Dia boleh ada pokok, tak boleh ada benda ni. Sebab jadi
titik 3 garis 3. Itu baru jadi 10. 10. Kalau pokok dia mesti lebih 1. Itu special pokok. Mungkin dia tak terlepas pandang lah benda tu. Baik cikgu. Dapat berapa tu? Okey. Result okey. Boleh dah cikgu, lulus lah. Lulus alhamdulillah lah kau lulus. Sebabnya saya tengok yang sekolah-sekolah dekat sini pun ramai gagal matematik. Ramai gagal. Jadi kalau kamu lulus, kamu adalah golongan yang ada golongan yang dah hebat juga lah. Kan? Naikkan sikit markah lagi untuk dapatkan kepujian. Okey. Jadi untuk hari ni macam tu dulu. Kita akan jumpa lagi insya-Allah. Untuk yang seterusnya mungkin kita akan sambung yang negeri 9 ni sikit lagi. Nombor soalan-soalan belakang dia. Okey. Kalau kamu kata kamu nak tukar jadi kereta 2, kamu WhatsApp saya. Boleh? Boleh, baik cikgu. Boleh cikgu. Baik. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah hari Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.